Rentasan berita edisi 1093 bersama saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Kemah besar menyeru pembangkang bersatu. Najib kalah lagi. Kini kleptokrasi menjadi liabiliti negara. Masa semakin suntuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemah besar yang disarankan oleh Pakatan Harapan adalah untuk parti pembangkang sahaja. Ia tidak termasuk Perikatan Nasional. Maksudnya, tiada penyatuan dengan gerombolan itu yang juga dianggotai oleh PAS. Menurut Pengarah Komunikasi Amanah Nasional, Khalid Abdul Samad Perikatan Nasional, iaitu Bersatu, PAS dan Gerakan kini bercelaru. Selepas langkah Sheraton, mereka berada dalam kerajaan persekutuan. Tetapi apabila diadakan pilihan raya negeri Melaka dan Johor, mereka berlawan. Amongst the opposition, so kalau kita kata pembangkang opposition, then of course it excludes PN and PAS because they are in a confused situation. Ya, kita tak tahu dia orang ni pembangkang ataupun kerajaan. Ya, dalam pilihan raya negeri dia sebagai pembangkang, dia lawan BN. Ya, tapi dalam ni kedudukan di peringkat nasional, dia orang dan negeri-negeri yang lain, mereka masih sebagai sebahagian daripada kerajaan, duduk bersama UMNO BN, ya. Tapi secara umumnya PN, which includes PAS, bukan sebahagian daripada opposition. Hakikatnya, Perikatan Nasional bukanlah parti pembangkang tetapi parti dalam kerajaan. Beliau berkata demikian dalam program bicara YB Khalid Samad untuk siri ke-146 yang bertajuk PRN Johor Rakyat Kalah BN Menang, apa implikasinya, pada Rabu 16 Mac 2022. Untuk merealisasikan khemah besar ini, kata Khalid, perlu ada kompromi sesama parti politik demi memastikan Barisan Nasional dapat dikalahkan. Menyentuh mengenai pilihan raya umum ke-15, Khalid berkata UMNO atau BN akan mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan Dewan Rakyat. Kemungkinan besar PRU akan diadakan atas desakan UMNO. Ya. Dan mereka mendesak Ismail Sabri, walaupun Ismail Sabri ini PM UMNO. Ya. Tapi oleh kerana dalam kerajaan yang sedia ada, UMNO tak ada, atau BN tak ada kuasa yang mutlak, dia masih bergantung kepada 30 yang daripada Perikatan Nasional, ya, maka dia rasa dia tak cukup kuat dan majoriti dia pun tipis, ya. Yang 30 yang lompat dulu dia yang sanjung, lepas tu dia yang cantas, lepas tu dia naik atas. Ya, tu cara UMNO lah. Kenyataan ini ternyata benar kerana ia sudah ditegaskan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan. Malah Muhammad berkata menganjurkan pilihan raya umum sewaktu pandemik dilihat sebagai pilihan terbaik. Kononnya proses pilihan raya umum akan lebih teratur dan mampu mengalahkan Pakatan Harapan yang kini lemah dan berpecah. Beliau merujuk kepada prestasi Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri di 3 negeri baru-baru ini yang memberi kemenangan majoriti kepada Barisan Nasional dan sekutunya GPS di Sarawak. Menurut Muhammad, pilihan raya umum perlu diadakan segera memandangkan pihak lawan ternyata sangat lemah ketika ini. PKR kalah semua kerusi yang mereka tandingi di Melaka, Sarawak dan memenangi hanya 1 kerusi di Johor. DAP kehilangan banyak kerusi di Melaka dan kalah hampir semua kerusi ditandingi di Sarawak. Di Johor pula mereka hanya memenangi 10 kerusi daripada 14 kerusi. Perikatan Nasional pula dalam semua pilihan raya negeri hanya bergantung kepada jentera PAS dan tidak menjadi pesaing handal lagi digeruni. Di Johor, Perikatan Nasional sudah kita jinakkan dengan hanya menang 3 kerusi. Katanya ketika berucap merasmikan Perhimpunan Agung Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO 2021 di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC kemarin. Beliau memperlekeh pembangkang yang dilihatnya sangat bercelaru. Semua berlumba dengan cita-cita sendiri. Semua gairah bertanding tanpa mengukur keupayaan sebenar. Ada yang tidak punya struktur, hanya berpaut pada seorang dua personaliti, itu pun tanpa pengalaman.
Tanpa kesatuan, mereka tidak boleh mengalahkan kita. Ketidaksepaduan pembangkang adalah strategik kepada UMNO, tegasnya. Suka tak suka, apa yang disebut oleh Muhammad berhubung sesetengah perilaku pemimpin parti pembangkang ada kebenarannya. Bagaimanapun beliau mengakui Barisan Nasional sebenarnya kalah pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Katanya, Malaysia kini ditadbir oleh kerajaan yang tidak terbentuk melalui pilihan raya yang demokratik. Keabsahan kerajaan sekarang terus dipersoal. Kita tidak menang dalam PRU lalu. Kita hanya menguasai kerajaan melalui percaturan politik, tegasnya. Nah, itulah kenyataan rasmi gerombolan tebuk atap yang angkuh setelah mengkhianati mandat rakyat. Dalam pada itu, pandangan Ketua Pemuda Pakatan Harapan, Howard Lee, berhubung kemah besar adalah selari dengan Khalid. Beliau menegaskan bahawa memasukkan Perikatan Nasional dalam kategori sebagai kemah besar atau kemah yang lebih besar bagi pembangkang bersatu tidak boleh diterima dan tidak boleh dipertimbang. Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional tidak mungkin memiliki pemikiran yang sama, tegasnya. Melihat kemungkinan akan berlaku juga sekurang-kurangnya 3 penjuru pada pilihan raya umum ke-15, maka Pakatan Harapan perlu memikirkan strategi alternatif bagaimana menawan hati pengundi 18 tahun dan masyarakat kampung. Ingat, pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Pakatan Harapan juga berhadapan dengan 3 penjuru atau lebih, tetapi masih boleh menang. Muhasabah dan buang ego, itulah kunci kerjasama. Mahkamah Persekutuan menolak rayuan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memperkenalkan bukti baharu dalam rayuan akhir melibatkan kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dan 4 hakim tertinggi negara yang lain sebulat suara menolak rayuan Najib untuk mengemukakan bukti baharu yang membabitkan keluarga bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Anggota panel hakim terdiri daripada Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Rohana Yusof, Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Muhammad, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Muhammad Zawawi Saleh. Semasa prosedur mahkamah, Maimun berkata rayuan Najib itu tidak mempunyai merit kerana bukti baharu yang tersebut tidak mempunyai kaitan dengan rayuan SRC. Justru hakim memutuskan bahawa permohonan Najib tidak mematuhi keperluan bahawa bukti tidak ada pada masa perbicaraan SRC di hadapan Mahkamah Tinggi. Menurut Maimun, bukti yang ingin dikemukakan adalah berkaitan dengan kes lain iaitu perbicaraan berasingan Najib RM2.28 bilion, One Malaysia Development Berhad 1MDB dan bukan kes rayuan Najib dalam kes SRC RM42 juta. Maimun menegaskan bahawa permohonan itu terlalu luas dalam skop bukti yang dicari dan gagal untuk menerangkan secara khusus bukti apa yang dicari. Beliau memutuskan afidavit menyokong bidaan keterangan tambahan, tidak menyatakan rasional atau fakta khusus yang dikaitkan dengan bakal saksi dan bukti baharu yang disebut Laporan Malaysia Kini. Kata Maimun, saksi iaitu Zeti disediakan oleh pihak pendakwaan pada permulaan peringkat pembelaan perbicaraan SRC, tetapi perayu iaitu Najib enggan memanggil saksi berkenaan. Pada 7 Disember tahun lalu, Najib merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan yang menolak permohonan beliau untuk mengemukakan bukti tambahan. Ketua Hakim Negara menegaskan bahawa Mahkamah Rayuan telah memberikan pendengaran yang adil sebelum menolak permohonan bukti tambahan yang diutarakan oleh Peguam Najib. Beliau menjawab hujah Peguam bela Tan Sri Syafiee Abdullah bahawa Mahkamah Rayuan tidak memberikan perbicaraan yang adil kerana menolak permohonan mereka untuk menangguhkan perbicaraan 7 Disember atas sebab berkaitan COVID-19. Jelas Maimun, Badan Kehakiman diberi kuasa di bawah Seksyen 15A Akta Mahkamah Kehakiman untuk mengarahkan prosiding dijalankan melalui pendengaran hybrid yang menggabungkan pendengaran secara dalam talian dan juga di mahkamah. Tegasnya peruntukan ini dibuat khusus untuk situasi jika pasukan undang-undang menjalani kuarantin COVID-19 atau kontak rapat dengan seseorang yang positif. Beliau mengingatkan bahawa pasukan undang-undang yang berada di bawah kuarantin akibat COVID-19 masih boleh mengakses dokumen mahkamah melalui teknologi moden. Bagaimanapun, menurut Maimun, Peguam Najib telah memfailkan permohonan mereka pada saat akhir iaitu pada 2 Disember dan masih memfailkan hujah jawapan walaupun pada malam pendengaran Mahkamah Rayuan mengenai permohonan bukti tambahan. Katanya Najib memfailkan permohonan keterangan tambahan tersebut begitu hampir dengan tarikh keputusan mengenai rayuan substantif.
Perayu tidak dilucutkan hak untuk didengar atau dinafikan perbicaraan yang adil. Mahkamah Rayuan telah menggunakan budi bicaranya dengan betul. Hak perayu tidak diprejudiskan dan telah diberikan haknya untuk didengar, tegas Maimun. Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib yang dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit atas kesalahan menyeleweng 42 juta ringgit dana milik syarikat SRC International Sedia Berhad pada 8 Disember 2021. Terdahulu pada 3 Mac, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib dan bekas setiausaha perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Sariga Abdullah agar mereka dilepas tanpa dibebaskan daripada 6 pertuduhan pecah amanah harta kerajaan yang berjumlah 6.6 bilion ringgit yang didakwa dilakukan antara 21 Disember 2016 dan 18 Disember 2017. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Pendakwa raya mewakili orang awam yang ingin melihat kes ini dibicarakan, bukan boleh dilepas dan dibebaskan begitu sahaja. Kami bersedia untuk membuktikan tuduhan terhadap tertuduh, kata Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi ketika membantah permohonan itu. Benar, rakyat mahu melihat keadilan ditegakkan. Bekas Perdana Menteri menerima pujian Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai figura penting yang membawa kepada kemenangan UMNO BN dalam pilihan raya negeri Johor 12 Mac lalu. Bagi UMNO Johor, beliau umpama wira penyelamat parti itu. Kritikan terhadap Najib oleh pembangkang khususnya Tun Dr. Mahathir kata sesetengah penganalisis sudah lagi tidak relevan. Bekas Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin tidak bersetuju. Meskipun saya hormati pendapat para penganalisa politik yang pandai dan bijaksana tersebut, jujurnya saya juga hampir nak tergelak apabila membaca analisa dan kesimpulan mereka. Mungkin analisis mereka ada kebenarannya jika kita meneliti sekali lalu kemenangan UMNO BN, khususnya di pilihan raya negeri Johor, ujarnya. Dia berkata kemungkinan para penganalisis menyandarkan rumusan mereka daripada sambutan rakyat terhadap Najib menunjukkan rakyat sudah mula boleh menerima bekas Perdana Menteri itu. Mungkin YB Pekan sudah tidak lagi ada rasa fear of irrelevance. Mungkin juga UMNO BN kini makin bertambah yakin bahawa YB bukan lagi dianggap sebagai liability atau beban tetapi sebaliknya sebagai aset. Hanifah merujuk kepada sabitan bersalah atas tuduhan jenayah oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan di negara ini. Nama Najib juga disebut berulang kali di mahkamah di New York, Amerika Syarikat dalam perbicaraan bekas jurubank Goldman Sachs Roger Ng berhubung One Malaysia Development Berhad One MDB. Menurut Hanifah, sebuah parti seperti UMNO mungkin hampir mustahil untuk kita mengharapkan mereka memandang isu rasuah dan salah guna kuasa secara jijik. Dengan kata lain, standard kayu ukur mereka terhadap isu rasuah dan salah guna kuasa sesungguhnya amat-amat rendah, tegas beliau. Pada pilihan raya negeri Johor, rakyat dilenakan dengan naratif kononnya yang mencuri dana 1MDB ialah Low Tik Jo atau Jolo, Tim Lesner dan Roger Ng, bukan Najib. Bagaimanapun dalam perbicaraan di New York, ejen Biro Penyiasatan Persekutuan Amerika Syarikat FBI Eric Van Dorn mendedahkan bahawa Jolo mencuri 1.42 bilion dolar Amerika, kira-kira 5.98 bilion ringgit daripada 3 transaksi bond yang diatur oleh Goldman Sachs Group untuk dana kekayaan Malaysia. Katanya, Najib pula mengaut 756 juta dolar Amerika, kira-kira 3.18 bilion ringgit daripada tawaran bond yang bernilai 6.5 bilion dolar Amerika ataupun 27.36 bilion ringgit. Dan Riza Aziz mengaut 238 juta dolar Amerika bersamaan 1 bilion ringgit, lapor The Bloomberg. Van Dorn merupakan pakar akaun forensik untuk FBI berkata bila menyemak 59,000 rekod bank untuk menentukan ke mana wang daripada 3 urus niaga 1MDB itu pergi. Hasil siasatannya juga mendapati Riza Aziz melabur sekurang-kurangnya 60 juta dolar Amerika, kira-kira 252.57 juta ringgit daripada wang 1MDB yang dijarahnya untuk menerbitkan filem The Wolf of Wall Street.
Roger Ng merupakan satu-satunya pegawai Bank Goldman Sachs yang dibicarakan berhubung penjarahan dana 1MDB. Dia dakwa bersubahat dengan Jolo dan bekas bosnya Tim Leissner dalam penipuan besar-besaran itu. Leissner mengaku mengambil 60 juta dolar Amerika, kira-kira 251.8 juta ringgit dari 1MDB, menggunakan 10 juta dolar Amerika, kira-kira 41.8 juta ringgit wang 1MDB membeli sebuah rumah di London untuk bekas kekasihnya, Datuk Rohana Rozhan, sebagai hadiah bagi menutup mulutnya yang kononnya memeras ugut. Sementara itu, Roger Ng menerima 35.1 juta dolar Amerika bersamaan 147.75 juta ringgit melalui 2 daripada 3 bond transaksi tersebut. Inilah kali pertama Mahkamah Amerika Syarikat memperincikan bagaimana mereka yang terlibat dalam perjanjian 1MDB dibayar dan berapa banyak rasuah yang mereka terima. Saya sudah tentu gembira kerana saya akan membuat sedikit wang tambahan, kata Leissner kepada para juri. Saya mahu membuat lebih banyak wang walaupun saya dibayar dengan baik di Goldman Sachs. Leissner berkata beliau berpakat dengan Roger Ng untuk tidak memberitahu sesiapa pun di Goldman Sachs atau di luar Goldman Sachs mengenai pembayaran tersebut kecuali mereka yang turut serta. Sogokan perlu dibayar untuk merealisasikannya, katanya lapor Bloomberg. Sudah ada sogokan, tentu ada penerimanya. Ia bukan sains roket. Adakah pemimpin UMNO buta tidak dapat melihat perbezaan antara wira penyelamat dengan kleptokrat? Malang bagi negara ini jika kleptokrasi kembali. Kemarin, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan membuat laporan polis berhubung 2 artikel yang diterbitkan 2 portal berita mengenai alegasi penglibatan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali di dalam skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB dan SRC International Sedia Berhad. Menurut kenyataan media pejabat berkenaan, artikel tersebut disiarkan oleh portal Malaysia Now yang bertajuk Group Calling for Najib's Pardon Now Wants Judge Nazlan Arrested, dan portal Malaysia Today bertajuk Shocking Revelation, Najib's Trial Judge Nazlan's Conflict of Interest Exposed, bertarikh 14 Mac lepas. Artikel-artikel itu mengandungi beberapa perkara yang dipercayai akan mengganggu gugat perjalanan pentadbiran keadilan jenayah dan institusi kehakiman negara. Laporan polis dibuat oleh pejabat ini agar siasatan dapat dijalankan di bawah Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 499 Kanun Keseksaan dan lain-lain peruntukan undang-undang yang berkaitan, tegas kenyataan itu. Pejabat berkenaan turut meminta orang ramai lebih berhati-hati dan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh mengganggu perjalanan sesuatu kes yang sedang dibicarakan. Hakim Muhammad Nazlan merupakan Ketua Penasihat Undang-Undang Kumpulan Maybank pada tahun 2012 ketika Maybank memberi pinjaman sebanyak 6.17 bilion ringgit kepada 1MDB untuk mengambil alih Tanjung Energy Holdings Sendirian Berhad. Menurut laporan media bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak akan memohon Mahkamah Persekutuan supaya kes seleweng dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad dibicarakan semula. Peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berhujah bahawa Hakim Muhammad Nazlan yang mendengar perbicaraan kes itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini sepatutnya menarik diri daripada mendengar kes Najib. Pada 28 Julai 2020, Muhammad Nazlan menjatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International. Keputusan tersebut kekal apabila Najib gagal dalam rayuannya untuk mengetepikan sabitan dan hukuman berkenaan di Mahkamah Rayuan 8 Disember 2021. Untuk rekod, selain kes sabitan penyelewengan 42 juta ringgit dana SRC International itu, Najib juga berhadapan dengan puluhan pertuduhan penyelewengan dan salah guna kuasa. Najib kini sedang berhadapan dengan 4 pertuduhan salah guna kedudukan dan 21 pertuduhan membabitkan aktiviti pengubahan wang haram yang berjumlah 2.3 bilion ringgit berkaitan 1MDB. Selain itu, bekas Perdana Menteri juga didakwa mengarahkan pindaan dibuat terhadap laporan audit akhir 1MDB yang telah dimuktamadkan Ketua Audit Negara sebelum laporan itu dibentangkan di hadapan PAC bagi mengelak sebarang tindakan diambil terhadap beliau. Antara pindaannya ialah menggugurkan perenggan yang menyebut kehadiran ahli perniagaan dalam buruan
Low Take Jo atau JOLO di dalam mesyuarat khas Lembaga Pengarah Syarikat itu. Seterusnya pada 3 Mac lalu, Mahkamah Tinggi menetapkan pembicaraan terhadap Najib dan bekas setiausaha perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Sariga Abdullah berhubung 6 pertuduhan pecah amanah harta kerajaan berjumlah 6.6 bilion ringgit dijadualkan pada 1 hingga 4 April, 8 hingga 11 April dan sepanjang Mei 2023. Najib dan Irwan didakwa di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan dan Seksyen 34 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan serta denda jika sabit kesalahan. Dengan sistem kehakiman yang adil dan masa yang suntuk, tidak hairan gerombolan kleptokrat begitu terdesak. Lalu dicipta pelbagai persepsi awam, kononnya Najib mangsa fitnah. Selepas gagal mengaitkan keluarga bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, kini Hakim Muhammad Nazlan pun diheret kononnya ada konflik berkepentingan. Kelakar. Mengapa semasa mula perbicaraan kes penyelewengan 42 juta ringgit dana asasi internasional tidak pula dibangkitkan kedudukan Hakim Muhammad Nazlan? Bukankah Najib yang meminjam wang daripada Maybank pada tahun 2012 dan beliau merupakan Perdana Menteri, Menteri Keuangan selain pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB ketika itu? Takkanlah Najib tak tahu. Siapa ahli lembaga pengarah dan penasihat bank bukan maklumat yang tersembunyi. Lepas ini, apa lagi? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.